Tapi kalau kena giliran kita akhir malam, pukul 12 malam, pukul 1 pagi, 2 pagi, kita tak tentu tuan-tuan ya. Maka kita akan sembahyang maghrib dan isyak di Arafah, dan kemudian kita pergilah ya ke Muzdalifah sekadar untuk bermalam. Tengok keadaan tuan-tuan dan puan-puan ya. Itulah dia untuk haji kita pada tahun akan datang ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, itu sunat yang pertama. Sunat yang kedua, bertolak dalam keadaan tenang, tidak kelam kabut, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika sedang bertolak ke Muzdalifah, ayuhan nas alaikum bis-sakinah fa innal birra laisa bil ibda'. Hai manusia, hendaklah kamu tenang, kerana kebaikan itu tidak terdapat dengan kelam kabut. Ya tuan-tuan dan puan-puan, apa pun pekerjaan kita, tenang, jangan kelam kabut. Walaupun kita di tanah air, kita di rumah, kita di tempat kerja, kita dengan masyarakat, dalam masjid, ada dalam urusan-urusan orang ramai, kita sekarang daripada Arafah naik bas, tenang, jangan kelam kabut, tunggu giliran. Para jemaah rombongan warna kuning sila naik bas, kita warna kuning pun naik bas. Bila kita naik bas, jangan berebut. Aku nak cek dulu, jangan. Semua orang ada tempat seat. Ustaz cakap aja, nanti kita kena diri nanti. Tak apalah, kita bagi orang yang sakit duduk, kita bagi orang tua duduk. Makcik duduk, makcik tak apa, saya boleh diri. Tak apalah, awak duduk, tak apa makcik, terima kasih lah, makcik duduklah. Pakcik orang tua, pakcik duduk, pakcik sakit, pakcik duduk, tempat saya ambil. Kita give way tuan-tuan. Jangan kita selfish. Jangan kita fikir diri kita saja. Kita dah naik bas, kita pun tunduk kawan tu lah, sikit-sikit. Tapi bukan sikit apa, tak pun tengok muka mana orang tua di sebelah dia. Tak bagus macam tu. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, haji ni bukan Allah nak tengok banyak ibadat kita, tidak. Tapi Allah nak tengok quality. Quality kat mana tuan-tuan? Kat dalam ni tuan-tuan. Kalau hati kita baik, ya, tak apalah pakcik duduk, pakcik orang tua. Tak apalah makcik pun tak sihat, makcik duduklah. Saya diri tak apa, saya orang muda. Tak apa. Kita give way. Dengan kita kesiankan hamba-hamba Allah ni, Allah pun kesian pada kita. Sebab tu Nabi bersabda, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasihanilah orang yang di bumi, Allah akan kasihanimu. Jadi kita kesian orang, Allah pun kesian. Bagus hamba aku ni, aku terimalah haji dia. Macam tu tuan-tuan. Kita kalau kira haji ni, semua orang tak ada yang perfect, 100% tak ada tuan-tuan. Ada kurang sikit, itulah keadaan kita. Tapi dengan kita dengan lemah lembut hati kita belas kasihan, Allah terima kerana Allah belas kasihan kepada kita. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita jangan berebut, naik bas jangan berebut. Ada tempat tak apalah, orang lain lagi patut duduk, dia orang lagi sakit, dia orang lagi susah. Aku ni sihat juga, aku ni muda juga. Ingat macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Tapi perkara ini kita kena latih dari sekarang. Jangan tunggu sampai di Arafah baru kita nak give way. Tak ada. Kalau kita give way, makcik duduklah makcik tapi dalam hati geram, alamak makcik ni duduk buat aku, geram. Tak boleh. Dia tak jadi dalam hati ikhlas tu, susah. Sebab apa? Sebab dia paksa diri dia buat macam tu. Kita kena jadikan sifat ini sifat darah daging kita dari sekarang tuan-tuan. Kita di rumah dengan isteri kita terangkat suara, tak apalah, maafkan dia. Give way, hati kita lapang dada. Suami kita marah kita, mungkin adalah kita silap, tak apalah, kita maafkan dia, lapang dada. Jangan kita rasa tension, alamak dia ni kata aku, alamak isteri aku ni celing aku. Tak apalah, itu perkara biasa, lumrah hidup pun mesti ada. Bukanlah jahat, bukanlah dia tu biadab, tapi keadaan terbawa-bawa, biasalah. Kita maafkan. Begitu juga kita kat pejabat, kadang kawan kita kata kita sendiri, tak apalah, maafkan dia. Hati kita besarkan hati kita dengan kita berikan kemaafan pada orang. Jangan stres, simpan geram. Bila hati stres, simpan geram. Hati stres ni tuan-tuan, dia berkedut. Bila berkedut, darah pump tak cukup. Bila darah pump tak cukup, cepat mati. Pendek umur. Jadi siapa nak panjang umur, biar lapang dada, hati dia senang. Make yourself happy, make your life happy. Jadi kita senang, tak ada stres.
jadi jelek mata. Tak apalah, maafkanlah, aku pun ada dosa, bukan dia saja. Dia ni cakap aku, tak apalah, maafkanlah, mungkin dia tersilap, tak apa, satu hari Allah tunjukkan dia hidayah. Senangkan hati kita. Beri excuse to people, give excuse. Jangan kita simpan marah, jangan. Dengan itu kita senang hati, muka kita pemanis, orang pun tengok gembira. Ni kalau kita stres, muka kita berkedut, orang tengok menyampah, tak mau tengok. Jadi tak guna, tuan-tuan. Maaf, tuan-tuan ya. Begitulah dia, tuan-tuan. Latihan itu bermula dari sekarang, bukan dah bila kita sampai tanah suci, tidak. Dan demikianlah kita bertolak dalam keadaan memperbanyakkan talbiyah dan zikirlah sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَإِذَا أَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Apabila kamu meninggalkan Arafah, maka berzikirlah kamu kepada Allah ketika kamu berada di sisi Mash'aril Haram. Jadi kita dah sebut tadi, Mash'aril Haram itu ialah Muzdalifah. Jadi sepanjang jalan dalam bas, labbaik Allahumma labbaik. Mari kita baca sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus kita talbiyah. Bas kat sebelah pun dah baca takbir hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz, kan malam ni malam hari raya, kenapa tak baca takbir hari raya? Nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa mengerjakan haji, Nabi tidak baca takbir hari raya pada malam hari raya waktu Nabi bergerak daripada Arafah ke Muzdalifah, tidak. Apabila Nabi baca takbir setelah Nabi melontar jamrah pagi 10 Zulhijjah. Jadi alim-alim ulama mengatakan bahawa bertakbir itu ialah syiar hari raya, sedangkan talbiyah adalah syiar ihram. Jadi selagi kita dalam ihram, kita banyakkan talbiyah. Dan bila kita buka ihram pakai baju hari raya, kita baru baca takbir hari raya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan jealous lah tengok belah sebelah takbir, belah sebelah takbir, jangan jealous lah. Tak apalah, ada orang takbir, tak apalah. Tapi kita talbiyah sebanyak mungkin. Itulah yang disunatkan sepanjang masa kita dalam perjalanan daripada Arafah pergi ke Muzdalifah. Jadi begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan ya. Apabila kita pun sampai Muzdalifah, terus dengan talbiyah kita, sambil kita pun nak berehat, sambil kita nak mencari batu ya, kita isikanlah dengan amalan-amalan soleh sampailah masuk waktu solat subuh. Dan kemudian solat subuh kita kerjakan berjemaah. Inilah gambaran yang telah kami ambil sewaktu mengerjakan haji pada beberapa tahun yang dahulu, iaitu kita bersembahyang subuh di Muzdalifah. Semua jemaah-jemaah daripada 600-700 orang dengan beberapa bas, semua sembahyang berjemaah. Alhamdulillah. Tapi ini pun sebagaimana yang saya katakan tadi, mengikut keadaan sudah berubah, tuan-tuan ya. Dulunya kita kontrol bas ini kita yang bawa, tapi sekarang ini bas di bawah shuttle. Shuttle tu maknanya kena ikut giliran. Jadi kalau giliran kita kena keluar daripada Muzdalifah sebelum subuh, terpaksalah kita keluar sebelum subuh. Tapi kalau gilirannya kita tu keluarnya lepas subuh, alhamdulillah kita bolehlah sembahyang subuh di Muzdalifah. Begitulah sembahyang maghrib isyak kita jamakkan jamak takhir di Muzdalifah kalau belum lagi sembahyang di Arafah. Itulah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke Muzdalifah, Nabi siap-siap untuk sembahyang jamak. Tapi macam mana nak sembahyang jamak ini? Sembahyang jamak ni pertama dilakukan azan. Lepas azan diteruskan qamat. Dan lepas qamat terus solat fardu maghrib 3 rakaat. Dan kemudian qamat lagi dan sembahyang isyak qasar 2 rakaat. Ustaz, macam mana pula kita boleh sembahyang jamak ke ni? Tadi saya dah sebutkan semacam mana di Arafah hukum masalah jamak qasar samalah di Muzdalifah. Jadi untuk semua orang yang kerjakan haji, dia boleh jamak sebagaimana salah satu pendapat dalam ulama mazhab Syafi'i. Kerana sembahyang jamak dikira sebagai nusuk, sebagai salah satu dari ibadat